والصلاة على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Jemaah muslim muslimat mihta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beri kesempatan untuk bersama malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi. Itu pada kata hikmah yang ke 176. 76 tuan. Bulan lepas saya tak datang. Bulan lepas tak ada. Oh, apa ni? Raya ke apa? Tak ingat tapi tak ada ni. Ini bulan 8. Okey. Ini sebenarnya sambungan daripada kata hikmah yang 174 tu. 174 mu'alim menyebutkan man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'. Kemudian wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'. 174 tu sesiapa yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasanya kenal, semua kenal. Tapi cuma tahap. Makrifah itu sahaja yang berbeza antara satu dengan yang lain. Orang beriman mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang disebut tadilah tentang dalamnya pengenalan dia atau tidak, itu saja. Tapi yang disebut di sini arafal haq itu arif, ma'rifah dengan sebenar-benarnya. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka pasti dapat melihatnya pada tiap-tiap sesuatu. Melihat maksudnya melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan mata kepala. Artinya kalau dia kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengertian, ada kata lain bahawa dia beriman, meyakini bahawa Allah semualah yang menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi. Itu Allah sebut fa inna tuwallu fassamu wajhullah. Kemana saja kamu berpaling, maka di sana ada sesuatu, yakni kaun, ciptaan yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemana saja, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, kerana di sana ada makhluk ciptaan Allah. Itu semua menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahidahu fi kulli syai', pasti dia akan menyaksikan dengan mata hatinya Allah pada tiap-tiap sesuatu itu. Itu mereka yang makrifahnya, pengenalannya di tahap yang tinggi. Kemudian yang 175, wa man faniya bi ghaba an kulli syai', dan barang siapa yang fana dengan Allah, pasti ia lupa daripada segala sesuatu. Ini kita dah bahas yang lepas ya. Fana di sini dengan maksud fana juz'i, bukan fana kulli. Fana artinya hilanglah, dia sudah tidak lagi melihat ya, perkara-perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia menyaksikan Allah, maka yang ada dalam dirinya, dalam fikirannya, dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu dikata fana. Fana juz'i. Dengan maksud bahawa dia masih memperakui bahawa alam ini wujud, ada. Bukan sampai tidak memperakui bahawa alam ini ada. Tetapi alam tidak punya apa yang disebut fa'iliyah. Alam itu apa yang selain daripada Allah. Yang dimaksud alam itu masih wallah. Apa sahaja yang selain daripada Allah, dia tidak ada apa yang disebut fa'iliyah. Fa'iliyah itu kuasa sesuatu, kemampuan untuk memberi kesan pada berlakunya sesuatu. Itu tidak ada pada alam. Artinya apa yang selain pada Allah itu tidak ada. Yang itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah pun. Ya. Memang akidah di sunnah macam tu. Ya. Kita tidak boleh beriktikad bahawa yang selain pada Allah itu boleh memberikan kesan pada berlakunya sesuatu. Tak boleh. Air tak boleh memberi kesan pada menghilangkan dahaga. Ubat tak boleh kita beriktikad bahawa ubat memberi kesan pada menyembuhkan. Kalau beriktikad demikian, itu membawa kepada syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'iliyah, kemampuan untuk memberi kesan pada sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ni iaitu orang yang dia masih berinteraksi, berhubung dengan alam, tapi pandangannya tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa yang memberi kesan pada berlakunya sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil orang yang fana juz'i. Mana pandangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu yang kita bincang dulu, apa yang disebut fana kulli. Mana fana secara menyeluruh. Yang itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang mana itu perkara-perkara yang jarang. Dan bukan suatu yang terbaik. Fana kulli ni, fana secara menyeluruh, dia tak sedar. Dia pun dia tak sedar. Ya? Artinya sehingga kadang-kadang keluarlah atau terbitlah daripada mulutnya perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada syirik. Tapi tengok orang lah, tengok keadaan lah. Mana siapa orang itu. Jadi bila dia sampai ke tahap itu, artinya dia adalah sedang dalam apa yang dikata mabuk ataupun fana kulli, fana secara menyeluruh. Hanya yang dia nampak Allah, yang lain daripada itu dia tak nampak. Macam mana ini diriwayatkan kisah Hallash misalnya. Walaupun Hallash itu ada yang benci dengan dia, mengatakan bahawa Hallash ini kafir, syirik. Bagi orang yang faham, tak. Sebenarnya Hallash sedang mengalami fana kulli. Itu fana yang menyeluruh. Dia tak sedar pun diri dia. Sebenarnya dia tak, yang dia ingat dalam hatinya Allah. Tapi itu sebenarnya bukanlah suatu keadaan yang elok. Sebab itu siapa yang Syekh Abdul Qadir tak silap, Abdul Jailani, Syekh Abdul Qadir dia kemudian sikit Hallash. Dia kata kalau aku ada, aku akan tarik tangan Hallash. Yang aku simpan dia. Orang macam tu dia tak boleh keluar. Sebab dia akan buat fitnah kepada orang lain. Macam Hallash itu contoh. Tapi kalau baca buku apa ni macam-macam lah. Yang kata dia syirik, kafir dan sebagainya, itu biarlah. Tapi saya tetap mengatakan bahawa dia berada dalam keadaan fana kulli. Fana yang menyeluruh. Dia tak sedar sehingga diri dia sendiri. Itu berlaku kadang-kadang pada bukan perkara yang lazim, kadang-kadang berlaku begitu. Tapi itu bukan bahasan. Yang dikendaki di sini itu fana juz'i. Fana secara juz'i maksudnya dia sedar alam sekeliling yang dia ada, tetapi hatinya tetap dengan Allah SWT.
Itu yang berlaku pada Rasulullah SAW. Itu dia boleh berinteraksi, berhubung dengan alam sekeliling dia, para sahabat. Tapi hatinya tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam melihat bahawa yang memberi kesan, yang memberi bekas pada berlakunya sesuatu hanya Allah. Apa yang dia lihat di sekeliling dia, yang dia berhubung dengannya, itu semuanya lah wasilah. Itu semua adalah jalan untuk menyampai pada satu sebab, dan dia langsung tidak memberi kesan pada pelakunya sesuatu. Itu orang yang peringkat kedua yang mengenal Allah SWT dengan sebenar, maka dia akan begitu. Dan itu yang dikehendaki. Dan itu juga yang ada hubungan dalam hadis Rasulullah SAW misalnya. Fakhbirna anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Ta'budullaha ka'annaka tarah. Falam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan, ikhlas, kebaikan itu engkau mengabdi diri pada Allah seolah-olah engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia sentiasa hadir, hatinya sentiasa menyadari tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Falam takun tarah fa innahu yarak. Atau kalau tak mampu peringkat itu, maka yakini bahawa Allah sedang memerhatikan kamu. Artinya masih ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhirnya, kesan daripada makrifah itu yang ini, wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Dan kesan daripada makrifah, yakni makrifah itu pengenalannya. Bagaimana disebut tadi lah. Pengenalan itu berbeza-beza tahapnya. Lagi tinggi, lagi dalam makrifahnya, maka lagi kuatlah kesannya itu. Jadi kesan ataupun yang melazimi, yang mesti melazimi bagi makrifah itu, yang ketiganya iaitulah mahabbah, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mesti. Dan orang beriman sebenarnya mesti ada. Kasih itu mesti ada juga. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangatan kasihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih kepada Allah mesti ada bila seorang itu beriman. Cuma sebagaimana disebut, karena tahapnya sajalah. Ya. Kalau dia beriman tak ada kasih kepada Allah, yang itu takkan jadi beriman. Ya. Mana beriman ni? Kasih kepada Allah ni wajib. Wajib bukan hanya wajib biasa-biasa, wajib yang pertama. Artinya mesti mengasihi Allah di atas segala yang lain. Tak boleh mengasihi yang lain lebih daripada kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tadha bi amrih. Innallaha la yahdil qawman fasiqin. Allah la yahdil qawman fasiqin. Katakanlah, wahai Muhammad, jika sekiranya bapa kamu dan ke atas, bapa ke datuk ke moyang ke, dan anak-anak kamu serta ke bawah, anak, cucu, cicit, dan
saudara kandungmu, ikhwanukum, adik-adik. 3. Kemudian istri-istri kamu atau suami-suami kamu. 4. Dan harta benda yang kamu usahakan. 5. Wa tijaratun takhshawna kasada, dan perniagaan yang kamu bimbangkan kemerosotannya. Wa masakinu tardawnaha, ashiratukum tadi. Ashirah itu mana? Kaum kerabat. Kaum kerabat kamu, yang ketujuhnya perniagaan, dan yang terakhirnya wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah kamu, tempat-tempat tinggal kamu. 8 perkara ini. Kalau 8 perkara ini ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih, itu lebih kamu kasihi, lebih kamu kasih daripada Allah, Rasulnya, dan jihad pada jalannya. Jihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 ni mesti didahulukan. Kemudian baru yang lain. Kalau kamu melebihkan, yang disebut dalam ayat itu 8. Tapi artinya apa sahaja yang lain lah. Daripada yang 3 ini, melebihkan apa yang lain daripada yang 3 ini, fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah. Nantilah Allah akan mendatangkan urusannya, yakni azab, siksaannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Itu diakhiri dengan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Maksudnya apa? Orang yang melebihkan kasihnya. Daripada 3 itu, ada yang lain lebih dikasih, itu fasik. Tak boleh melebihkan kasih yang lain daripada Allah, daripada Rasul dan jihadnya, tak boleh. Itu fasik. Fasik ni mana orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu Allah menyebutkan buah yang ketiga sepatutnya hasil daripada makrifah yang sebenar, dia akan kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waman ahabbahu, sesiapa yang kasih cinta pada Allah tidak akan mengutamakan sesuatu yang lain. Patutnya begitu. Mestilah dia isar, mengutamakan kekasihnya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Itulah tanda kasih, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi kalau masih mengutamakan yang lain, lebih lagi kalau berlaku pertentangan kepentingan Allah dan yang lainnya, kita mengutama yang lain, maka itu makna kita mengutamakan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tahap kasih kita tu tak sampai lagi lah ke tahap isar. Isar maknanya mengutamakan dalam apa keadaan, mesti mengutamakan kekasihnya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sepatutnya sampai ke tahap dia sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara ini payah untuk mencapai sebenarnya kasih ini soal rasa, perasaan. Kadang kita nak sayang orang pun payah. Nak sayang orang tu, sayang orang ni kita benci, orang ni kita sayang. Anak-anak pun kadang-kadang tak sama. Sebab itu antara lain kena selalu banyak mengenang, selalu ingat, menghubungkan nikmat itu dengan pemberinya. Karena biasanya manusia ni
tabiat manusia yang biasalah. Dia kasih, dia sayang pada orang yang buat baik pada dia. Itu tabiat manusia biasa. Kalau manusia luar biasa tu tak tahulah. Tapi kalau manusia yang normal, dia akan sayang. Dia akan kasih pada orang yang buat baik pada dia. Sebab itu kita selalu kena kenang. Saya sentiasa mengaitkan. Dipanggil Rabtun Ni'am bil Mun'im. Menghubungkan, mengaitkan, ingat bahawa nikmat yang ada pada kita itu daripada pemberinya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada? Sebut saja apa yang ada, semuanya itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah. Itu iman yang sepatutnya. Jadi sepatutnya yang itu akan menimbulkan rasa kasih. Sebagai manusia normal, dia tentu kasih, suka, sayang pada orang yang buat baik pada dia. Itu dianjurkan itu. Tentang nikmat ini daripada Allah itu jelas. Banyak ayat. Bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kamu, yang zahir, yang batin, nikmat itu semuanya dari Allah. Nikmat-nikmat yang zahir atau benda dan sebagainya, nikmat yang batin, ketenangan, sakinah, semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar tak sedar, aku tidak mengakui. Bagi orang beriman, mesti dia mengakui perkara itu. Malah itu syarat atau makna yang sempurna bagi syukur. Syukur ni ada 3 syarat dia. Maksudnya untuk menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur, pertamanya dia kena mengakui bahawa nikmat itu dari Allah. Dengan hatinya dia nak apa yang ada pada kita itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lazi asbaghalaikum ni'amu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang mengurniakan, yang memberikan kepada kamu nikmatnya zahiratan wa batinah. Sama ada yang zahir dan yang batin. Jadi itu syarat syukur yang pertama, mengiktiraf, mengakui bahawa nikmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah diiringi yang lain. Menggunakan nikmat itu pada perkara yang disuruh, dikehendaki oleh pemberinya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mengucapkan syukur dengan lidahnya. Itu 3 tuntutan dalam bersyukur ini. Jadi dengan sentiasa mengingat itu, sama ada besar atau kecil, nikmat ini keseluruhannya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada apa-apa sebenarnya. Kita hambanya yang lemah. Kalau tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja sebenarnya kita tak ada apa-apa. Itu pun kena ingat. Dulu dah disebut. Kita ni, jati diri kita, hakikat diri kita faqah. Kita lemah. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah apa ni, bongkak, sombong, siapa pun kita. Peristiwa yang berlaku 2-3 hari yang lepas menginsafkan. Sebenarnya saya melihat itu menginsafkan tentang sebenarnya manusia lemah. Yang masuk 2 hari yang lepas, seorang doktor boleh terlupa. Itu dia kelemahan kita. Boleh terlupa anak dia dalam kereta. Saya bukan nak apa ni, tidak bukan sikit pun tidak ada, tapi nak mengingatkan bahawa manusia ini lemah. Kalau Allah tidak membantu kita, kita tak ada apa-apa. Cuba bayang, bukan lupa sekejap, 10 jam.
Saya tu tak terbayang. Tapi bila kembali balik, hakikat diri kita. Manusia ini lemah. Kita tak ada apa-apa kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak boleh bayang lah macam mana. Dia lah. Mak yang ibu doktor pula tu. Seorang doktor. Boleh menghadapi keadaan tu, saya pun tak boleh bayang. Penyesalan yang saya rasa tidak. Kita pun tak mampu nak apa ni. Baca cerita tu pun saya menangis apa ni. Budak kecil umur 8 bulan tertinggal dalam kereta, dia pergi masuk kerja, dia ingat dia dah hantar. Dia dah hantar ke rumah pengasuh. Rupanya dia start lah kereta terus pergi ke tempat kerja dia. Anak dia ada belakang. Lebih kurang 10 jam lepas itu, suami dia telefon nak ambil anak. Dia kata anak tak ada di tempat apa ni, tempat pengasuh tu. Waktu baru dia teringat. Dia pergi ke kereta. Awak masuk apa ni, habis. Budak 8 bulan kan. 10 jam. Kemudian parking pula tak ada atap. Ya, parking terbuka lah. Jadi kepanasan. Saya melihat itu tentang kelemahan kita. Sebenarnya manusia itulah keadaannya. Kita lemah. Faqah. Ibn Athaillah sebut dalam yang dulu, faqatukan zatiyah. Sifat kita manusia ini fakir. Faqah itu makna fakir. Lebih daripada fakir lagi. Memerlukan Allah. Itu adalah zatiyah. Itulah jati diri kita. Kita ada apa-apanya. Kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik apa ni, berapa ini disebutkan tadi, memanglah benda ini payah. Untuk mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala itu, lebih lagi nak meningkatkan itu. Tapi jalannya itulah tadi. Dengan kita sentiasa mengingati sebagai apa ni, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebagaimana disebutkan tadi, kalau manusia biasanya dia bila kenang, oh ini adalah kebaikan, ini adalah semuanya, itu akan menimbulkan mahabbah, kasih sayang. Itu manusia biasa, sebab itu kita digalakkan. Sebab itu Allah juga selalu sebut dalam Al-Quran supaya ingat pada Bani Israel misalnya. Diingatkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Nikmat yang lain daripada orang lain lah. Yang diberi betul supaya mereka itu kembali mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tabiat manusia biasa tadi, normal, biasanya dia akan kena. Itu Rasulullah pun dia takut musuh buat baik pada dia. Pasal apa? Pasal manusia, kalau orang buat baik pada dia, dia akan rasa paling tidak ada rasa kepada orang tu. Jadi kalau musuh buat baik, kita suka ada musuh. Itu yang dibimbang. Jadi sehingga silapnya ada doa, ya Rasulullah, jangan beri peluang pada musuhku untuk buat baik pada aku. Sebab manusia biasanya orang buat baik dengan dia akan sayang pada orang. Jadi untuk menanam atau mendapatkan rasa kasih itu khususnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga pada Rasulullah SAW. Ini bulan Rabiul Awal. Itu dengan banyak mengenang nikmat Allah dan jasa Rasulullah SAW itu. Yang terlalu banyak, antaranya iman dan Islam yang kita ada. Itu semua daripada Rasulullah SAW. Jadi kenang-kenang kita menyambut Maulid Rasul ini antara lainnya untuk itulah. Untuk mengenang kembali jasa Rasulullah, perjuangan Rasulullah yang hingga kita menjadi orang Islam, orang yang beriman. Yang mudah-mudahan dengan itu akan menambahkan kasih kita, mahabbah kita kepada Rasulullah. Sebab tiga tadi, Allah,
Rasul dan jihad berjalan Allah. 3 ni tak boleh ada yang lain mengatasinya. Dan kasihnya. Jadi balik apa yang disebut oleh Ibn Athaillah Sekandari, wa man ahabba lam yusin alaihi sya'. Ini maknanya bila sampai tahap makrifah itu tinggi, maka mahabbahnya juga akan tinggi. Kasihnya kepada Allah itu juga pasti akan menjadi lebih mendalam. Maka ketika itu dia tidak akan mengutamakan sesuatu yang lain pun. Dan itu selain daripada apa yang disebutkan usaha, dan kena banyak berdoa. Allah marzuqni hubbak, hubba man ahabbak, hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, kurniakanlah pada aku kecintaan kepada Engkau, dan kurniakanlah kepada aku kecintaan pada orang yang cintakan Engkau, dan kurniakanlah kepada aku cinta pada perkara-perkara yang mendekatkan aku kepada cintakan Engkau. Itu antara doa yang diajar juga. Kena banyak berdoa. Allah boleh beri je. Kalau kita lihat para sahabat yang baru masuk Islam, tak kenal apa pun lagi. Bilal umpama, dia sanggup mati kerana kasihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi ya. Sumayyah, Yasir dan apa ni, mereka sanggup mati padahal mereka di awal Islam. Tapi itu semua dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga boleh, walaupun pada hakikatnya kita manusia yang lemah, tak mampu, tapi dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongan Allah, insya-Allah Allah yang memang tahu tentang kelemahan kita. Tapi kalau kita sentiasa memohon, minta supaya kita dikurniakan kasih pada dia, insya-Allah perkara itu akan diberi, insya-Allah lambat laun. Demikianlah siapa yang benar-benar mengenal Allah, pasti dia selalu ingat pada Allah pada tiap-tiap satu apa pun yang ia lihat, ia dengar dan rasa. Mesti diingat pada Allah. Itu pun satu jugalah. Biasanya orang kalau dia kasih pada sesuatu, dia akan sentiasa ingat dan selalu disebut. Itu juga kelaziman ya. Kalau dia selalu sebut benda tu, dia nak tu. Manusia dia macam tu perangai ni. Kalau ulang-ulang anak ke, ulang-ulang dia sebut benda tu, dia nak lah tu. Isteri pun kalau dia ulang-ulang mah ke rantai ke apa ke tu, itu dia nak tu. Dia perangai manusia macam tu. Dan begitu juga kalau kasih dengan Allah, kena selalu menyebut, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan pasti akan ingat pada tiap satu apapun yang dia lihat, dia dengar dan dia rasa. Sebab tidak ada sesuatu melainkan menunjukkan keindahannya sebagaimana disebutkan tadi. Keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itulah sesiapa yang telah fana dengan Allah, sudah sungguh-sungguh ingatnya hanya kepada Allah, maka segala sesuatu yang ada di depannya seolah-olah sampai kosong dan bayangan belaka. Bayangan tu bukan sampai menafi ya, sebab dia ada satu aliran yang menafikan kewujudan alam ni. Ni apa yang ada ni macam sebenarnya tak ada. Yang tu tak boleh. Itu tak boleh sampai menafikan kewujudan ini. Kewujudan yang ada di keliling kita ini. Ya. Cuma dilihat tadi sebagaimana dia tidak punya kemampuan memberi kesan pada sesuatu. Makanan, nasi, RM2 dan sebagainya, itu tidak boleh memberi bekas pada sesuatu. Yang tu yang ada bukan menafikan kewujudan ini. Yang tu ada aliran sebenarnya, ada pahaman yang macam tu. Yang tu tak betul. Kita tetap mengakui ini ciptaan Allah SWT, makhluk Allah. Cuma yang kita tidak lihat, yang dianggap sebagai bayangan tadi, kerana dia tidak punya kuasa, kemampuan melakukan sesuatu apapun.
Itu dia. Sedang siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, maka pasti dia tidak akan mengutamakan sesuatu apapun selain Allah yang telah dicintainya itu. Maka ia akan sanggup mengorbankan segala kepentingan dan hawa nafsunya dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kisah orang terdahulu para sahabat, baru masuk Islamnya, baru berkenal saja Islam, tapi mereka sanggup. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikat dari semua panca indera, penglihatan, pendengaran dan perasaan itu semua bukan semata-mata kerana adanya mata, telinga dan lidah atau hidung, tetapi semuanya memerlukan nur ilahi yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada disebutkan dah lepas kan. Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam ini seluruhnya kegelapan. Yang meneranginya maksudnya yang menjadikan dia kegelapan itu tak ada. Hakikatnya yang menjadikan dia ada itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi, iaitu yang menjadikan langit dan bumi. Jadi semua ini Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terangnya mata tanpa terangnya benda yang akan dilihat tidak mungkinkan terlihat benda itu. Maka dari kedua-duanya tetap memerlukan nur ilahi, nur ketuhanan yang langsung untuk panca indera dalam mencapai sesuatu apapun. Maka pandangan dengan pandangan orang sedemikian, maka orang yang mengenal Allah yang sebenar-benar selalu melihat Allah tiap apa saja yang dipandang dan akan utamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua dikurniakan mahabbah pada Allah dan Rasulnya, itu lebih daripada segalanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا